Okay, what is going to happen that your object is going to make a motion such that the motion of your object makes a circular path. Path dia adalah circle. Okay, so contoh bila kita kata kereta tengah jalan dekat jalan raya and this is your road. Okay, ini jalannya. Kita tahu dia punya pergerakan dia adalah pergerakan yang lurus. Okay, dia akan make motion dia in a horizontal motion. Okay, kali ni pula kalau circular motion, objek kamu bergerak dia akan buat circle. Okay, it is not necessary you must have a complete circle. Tak semestinya kena complete circle. Dia boleh jadi circle kamu itu semicircle, macam seolah-olah kereta dekat roundabout. Itu pun consider as circular motion. So kamu ada roundabout dekat sini. Lepas tu dekat tengah ni selalu dia letak apa? Dia letak water fountain dekat sini. Betul tak? Okay, contoh ada dekat sini and then this is your road. Okay, what happened? The car comes, kereta datang, kereta masuk. Okay, dia buat semi saja. Lepas tu dia dah keluar dekat junction yang seterusnya. Okay, laluan ini walaupun bukan complete circle, ini masih circular motion kita panggil. Sebab dia punya part dia is forming a circle kalau dia completed the journey dekat sini. Okay, selain daripada itu contoh-contoh lain adalah kalau kamu ambil tali, kamu gantung objek dekat hujung tali itu and then you're going to swing your arm. When you swing your arm, you're going to cause your object to make a circular motion. Cuba kamu imagine kalau kamu tengok cowboy kan, cowboy dia akan pusing waktu dia tengah duduk atas, cowboy duduk atas apa kerbau kali, yes, I think kerbau lah kot, buffalo kan, yes, dia duduk atas buffalo and then dia pusing benda alat tu, dia akan rotate dia punya apa orang kata tu, tali tu lah kan, benda sebat tu. Okay, that thing is going to make a circular motion juga. Kalau kamu pergi, kamu tengok dekat circus, dalam circus they have a ribbon tight dekat hujung tu, kamu akan ada macam bola. Kalau kamu buat bulatan itu pun akan membentuk circular motion juga. Ini adalah antara persoalan yang famous yang akan keluar, dia akan guna konsep-konsep dalam bentuk reality dekat sini. Ataupun paling senang adalah Ferris wheel. Okay, Ferris wheel, bila kamu pergi fun fair, kamu akan jumpa Ferris wheel. Kalau kamu pernah naik Ferris wheel, kamu tahulah Ferris wheel tu benda yang bulat tu. Alright, and then you're going to sit at that. Kamu akan naik, lepas tu dia akan naik ke atas, pusing. Alright. Okay, dia akan membuat bulatan. Ini pun kita panggil circular motion. So objek kamu tengah membuat bulatan dekat sini. Alright, all this circular motion is going to have a constant speed. Okay, speed mereka constant. Maksudnya nilai kelajuan kamu adalah tetap in terms of value. So let's say katakan kita cakap this Ferris wheel is moving with 5 meter per second. Contoh. Okay, dia akan sentiasa bergerak dengan 5 meter per second. Kelajuan dia tidak akan berubah. Dia tidak akan slowly increase. Sebab dalam syllabus kita, we stick to uniform circular motion. Okay, and then apa yang akan berubah dekat sini adalah direction of V kamu. So contoh bila kamu duduk dekat Ferris wheel, when you at the bottom here, baru naik duduk. Initially, your Ferris wheel has an intention to move begini. Tapi disebabkan ada forces that is going to causes your object to move in circular path, menyebabkan objek kamu being diverted to this position. Okay, so sepatutnya dia gerak ke kanan, tapi sebab ada forces, kita belum belajar lagi forces that is going to cause centripetal motion dekat sini. Ini kita akan sentuh seterusnya. This is going to lead your object to move in this direction. So next kamu akan duduk dekat sini lah. When you reach here, you initially wanted to go in this direction. Tapi sebab ada force yang menyebabkan kamu punya object being diverted from that particular motion, leads it to form a circular motion. So kalau kamu tengok direction of V kamu ini berubah-ubah. Okay, berubah-ubah dekat sini. Okay, so dalam circular motion kita ada belajar pasal a few terms, iaitu omega, theta, frequency, period dan juga linear velocity. Ini 5 benda kamu belajar. Alright. Theta here is what we call as angular displacement. Tapi simbol ini dikenali sebagai theta. Simbol ini dikenali sebagai theta dekat sini. So, kita boleh sebut dia sebagai theta. However, theta kita kali ini adalah bukan theta yang macam angle yang selalulah. Ini kita relate dengan angular displacement. Okay, how much your object has displaced in terms of angle dekat sini sebab your object is making a circle.
Okay, so dia, this is your circle, this is what the path is. So let's say you started from here, from point A, awak pergi ke B. So awak telah bergerak daripada A ke B, this is your theta, angular displacement. Ini adalah angular velocity, omega. Okay, equation untuk omega sama macam mana kamu cari velocity dulu. Dalam velocity was displacement over time, sama juga ini sebab ini adalah angular velocity, maka dia akan jadi angular displacement over time taken. And then period is the time taken for one complete cycle. Okay, to form that one complete circular motion, itu how long does it take? Frequency pula, how many cycle you can make in that one particular second. And then V dekat sini adalah linear velocity, di mana dia nak cuba relate dengan angular velocity, maka kita come out with this equation where you want to relate your linear term dengan angular term. Ini term linear kamu, ini linear, ini term angular kamu. So maksudnya bila objek kamu tengah membuat circular motion dia akan ada angular velocity, at the same time dia juga akan ada linear velocity yang constant dekat sini. Okay, V yang constant. Alright, so first example here dia kata Earth is rotating about its axis. What is the angular speed? So dia nak angular speed, maksudnya kita tengah cakap pasal omega. Alright, omega kelajuan dari segi angular dekat sini. Dan dia dah mention dia nak dalam radian per second. So what are you looking for is omega. So the general equation for omega here is theta over t, iaitu angular displacement dibahagi dengan masa. This is your omega. Okay, apa kita punya theta dan apa kita punya time? Dua-dua ini tidak diberi dalam soalan. Kalau kamu tengok dalam soalan kamu, you do not have any value being given. However, there are information such that dia cakap berkaitan siapa yang tengah buat bulatan ini adalah Earth. Earth is rotating. Okay, alright. Earth kamu akan membuat bulatan about its axis. Contoh ini adalah paksi. Okay, this is your paksi and this is your Earth dekat sini. Earth duduk dekat sini. Okay, yang merah ni adalah Earth. Okay, can I have, saya nak panggil siapa? Natra. Ada Natra? Ya, Miss. Okay, pergerakan bumi ini adalah pergerakan yang sekata ataupun tidak? Sekata. Sekata. Maksudnya setiap kali dia bergerak, pergerakan dia adalah very rigid, very common. Itulah pergerakan dia, tidak akan ada perubahan. Betul? Alright, so how long does it take for your Earth to complete one cycle? Do you know? Dalam second kan, Miss? Tak apa, kamu guna jam pun boleh. Kita tengok general knowledge dulu. 24 hours. Okay, 24 hours. So kita tahu setiap kali bumi kita akan membuat satu complete cycle, dia akan rotate dekat axis dia dan dia akan habiskan bulatan itu dalam masa 24 jam. Sebab tu kita ada siang dan malam. Okay, because actually dia bukan pusing macam ni lah, dia tengah rotate lah sebab dia membelakangkan bumi, membelakangkan sun dekat sini. Alright, this is your sun. Sun kalau orange lah pula. Kita ambil sun. Okay, this is your sun. So kita tengah cakap dia akan rotate. So basically kawan ni rotate je dekat kedudukan ini kan. So bila dia rotate, dia tengah rotate. What is going to happen adalah this part yang tengah facing the sun akan siang, the other part akan malam, kita tahu. So bila dia pusing, sebab kita ada siang dan malam. He's going to complete this one cycle dalam masa 24 hours. Okay, dan kita cakap 24 hours ini adalah time taken to complete one cycle. Alright, so walaupun tak diberi informasi dalam soalan, tapi ini adalah general thing. Okay, kita tahu bumi boleh berputar dalam masa berapa lama to complete one cycle itu. So we're going to use that basic knowledge dekat sini untuk answer this question. So tadi Natra cakap it takes 24 hours to complete one cycle. One cycle adalah kamu punya theta. 24 hours adalah masa kamu. Cuma kamu kena tukar dua-dua ini pergi ke unit yang dia minta, iaitu radian per second. One cycle adalah one revolution. One revolution in terms of radian itu adalah unit yang kita nak. Maksudnya theta kita dalam radian akan sama dengan 2 pi. Alright, akan sama dengan 2 pi. And then masa kamu pula 24 hours, 24 jam, kena convert pergi saat. Berapa? Kena darab dengan berapa tu? 24
Natra, sambung lagi. Macam mana nak convert pergi saat? Darab dengan 3,600. 3,600. Yes, sebab 1 jam ada 60 minit. So 24 hours you have to multiply with the 60 minutes dulu untuk dapatkan how many minutes, and then each minute has 60 second. So kita dah dengan another 60. So basically you have to multiply the hours with 3,600 to convert it into second. Okay, kalau awak rasa susah, awak boleh convert sikit-sikit daripada jam pergi minit dulu, and then daripada minit pergi saat. Buat slow-slow, ikut pace masing-masing. And then dah dapat informasi dekat sini, so boleh terus 2 pi bahagi dengan 24 darab dengan 3,600. Awak pun tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan ini radian per second. Are we good? Yes. Yes, Miss. Alright, next question adalah a car travels around circular path of a circle radius 5 meter at a rate of 60 revolution per minute. Okay, if you remember dalam nota saya ada mention untuk angular velocity iaitu simbol omega kamu ni, dia punya unit SI adalah radian per second. However dia ada unit-unit lain iaitu seperti revolution per minute. Dalam short form kita panggil RPM ataupun revolution per second. Short form dia adalah RPS. Alright, semua tiga-tiga term ini iaitu radian per second, revolution per minute dan radian per second ini adalah unit untuk angular velocity. Contoh macam kalau kamu nak ukur panjangkan length, kamu boleh ukur length guna meter. Ini SI unit. Sentimeter pun boleh ukur meter, betul? Ukur panjang, betul tak? Masih betul. Cuma kita tengah guna dia punya prefix dekat sini. Sentimeter, milimeter, apa banyak sangat, betul tak? Semua ni adalah masih unit untuk length. Begitu juga dekat sini, revolution per minute dan revolution per second adalah unit untuk omega. Walaupun soalan kata RPM dekat sini, okay, walaupun soalan bagi RPM dekat sini, ini bukan SI unit. So kita kena convert pergi radian per second untuk kita guna pakai dalam sesuatu kiraan. Sebab equation yang kita ada, omega sama dengan theta over S ni adalah untuk radian per second. Supaya kita boleh guna pakai info ini untuk term equation yang lain. So even if it's given in revolution per minute or per second, you have to convert them into radian per second. So dalam soalan dia kata you are making a circular path with circle of radius 5 meter. So maksudnya kamu tengah membuat bulatan. Bulatan kamu ini mempunyai radius sebanyak 5 meter. So you have your radius, this is your radius, and then dia kata that rotation has a speed of omega kamu sebanyak 60 revolution per minute. Okay, dia kata find the angular speed in radian per second. So maksudnya dia nak tahu omega masih tapi dalam SI unit dia iaitu radian per second. So awak kena convert. Okay, how do you convert adalah given in the question omega already 60 revolution per minute. Okay, 60 revolution per minute maksudnya awak akan membuat 60 cycle dalam masa 1 minit. You're going to make 60 cycle. Okay, bukan 1, bukan 2 tapi 60 pusingan kamu akan buat dalam masa 1 minit itu. Okay, however kita nak dalam unit radian per second. Okay, so what you have to do here is awak kena convert dia by using the relationship between the revolution and radian, the minute and the second. Sebab unit yang kita nak adalah radian per second dan apa yang kita ada dekat sini adalah revolution per minute. Ini yang kita ada. So kita nak convert revolution pergi radian, minute pergi second. You're going to convert that. So what are you going to do is 60 revolution divided by minute dekat sini 1 minit lah. Dalam 1 minit awak tengah buat 60 revolution. So apa yang awak buat adalah awak tengok relationship. 1 revolution sama dengan 2 pi. Okay, ini memang tetap. 1 kali cycle, 1 kali pusing sama dengan 360 degree ataupun 2 pi. And then 1 minit sama dengan 60 second, 60 saat. Ini radian.
Okay, so when you have 60 revolution, bila awak ada 60 revolution, apa awak buat adalah 60 revolution ini darab dengan 2 pi. Sebab satu revolution sama dengan 2 pi, so kalau ada 60 revolution, kita nak tahu ada berapa pi, betul tak? So darablah dengan multiply with 2 pi. Okay, and then 1 minute has 60 second dan kita pun ada 1 minute, kita darablah dengan 60 saat dekat sini. Okay, so you are going to end up with 60 revolution multiply with 2 shift pi divide with 60, awak akan dapat 6.28 6.28 radian per second terus. Are we good here? Yes, Miss. Unit conversion ni sangat penting sebab dekat belakang-belakang inilah dia akan guna. Dia suka sangat guna revolution per minute ataupun revolution per second. If you cannot identify that RPM dengan RPS adalah omega, then you're going to be in deep trouble lah sebab awak tak dapat cari informasi. So setiap kali tengok RPM, awak kena tahu itu adalah omega kamu. Alright, linear speed pula V. Linear speed is V. Okay, dalam chapter ini kita belajar V sama dengan R omega. In chapter 6, you will introduce that linear speed of an object that is making a circle ataupun circular path akan sama dengan VR. VR pula, R omega. R kamu berapa? Radius of the circle. Dia dah bagi dalam soalan 5 meter. Omega kamu baru cari. Kena guna omega radian per second ini. Okay? Contohlah, walaupun soalan A ni dia tak minta dalam soalan. Let's say kita abaikan, tak wujud soalan ni. Okay, tak wujud soalan ni. Soalan terus suruh cari find linear velocity, linear speed. Dia suruh cari linear speed. Okay, bila linear speed, apa awak kena buat adalah awak kena tetap cari ini tukar pergi radian per second. Maksudnya awak tak boleh guna 60 revolution per minute dekat sini sebab unit mereka tak relevant for you to get unit for velocity. Unit for velocity is meter per second. Okay, kalau awak guna revolution per minute, unit ini tidak akan memberi kamu unit untuk velocity. So dari segi itu dah salah. So awak kena convert juga. So walaupun soalan A contoh dia tak minta dalam soalan, tapi disebabkan dia bagi omega kamu dalam revolution per minute, you have to convert first before you substitute into. So awak tak boleh simply substitute omega kamu 60. Omega kamu adalah sebenarnya 6.28 dalam unit radian per second. So tekan calculator, you should get 31.40 ms-1. Are we all good here? Yes, Miss. Yes, Yes. Miss. Jelas Yes. revolution per minute sama ke dengan rotation per minute? Okay, dia benda yang sama juga tapi kita tak akan guna rotation. Dalam syllabus kita dia tak akan guna term rotation, dia tak akan guna term cycle pun sebenarnya. Tapi revolution, rotation, cycle adalah benda yang sama. Maksudnya satu bulatan itu. Satu revolution adalah satu cycle, adalah satu satu rotation. Yes. Okay, dia benda yang sama dekat sini. Sorry, another question apa tadi? Tak sempat baca. Linear speed dengan linear velocity sama ke? Okay, linear speed dengan linear velocity sebenarnya dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, bila kita cakap pasal linear speed, kita tengah cakap pasal nilai dia sahaja. When you talk about linear velocity, we are talking about the value and also the direction. Okay, sebab kita cakap pasal velocity dekat sini. However, dalam chapter ini, dalam chapter 6, dia punya emphasize on the direction itu kurang. Dia tak emphasize sangat. Dia tak nak tahu sangat pun V kamu tu ke mana. Ke kanan ke bawah ke atas ke kiri ke apa semua tu dia tak nak tahu sangat. Okay, tapi dia suka guna these two term lah. Dia suka guna linear speed ataupun linear velocity. Basically dia asking for the value dekat sini lah. Dia minta value sahajalah. So kalau dia minta linear velocity pun tak ada masalah, awak boleh cari masih kaedah yang sama, cuma sepatutnya dia kena ada direction. So kalau contoh soalan ini Izzat, katakan dia tukar ini dia guna linear velocity, awak guna kaedah yang sama cuma awak tak boleh tentukan direction dia sebab awak tak tahu dia tengah buat circle dekat arah mana. Adakah dia tengah buat clockwise ataupun dia tengah buat anti-clockwise. We do not know. Itu satu hal. Dan kita tak tahu objek kita sekarang berada pada dalam bulatan itu dia berada pada posisi mana, atas ke, tengah ke, bawah ke. So at every point the direction is going to constantly change. Okay? Okay, Miss.
Alright, next we look at question example 4 dekat sini. Example 4, apa kita ada? An object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 revolution per minute. You should calculate the period dan juga the frequency. Okay, sama juga. Isu kita dekat sini adalah kamu mungkin tak dapat jawab period dengan frekuensi sebab ini adalah paling basic. Period dengan frekuensi adalah benda yang kamu dah belajar daripada, saya rasa daripada form 1 lagi kamu dah have been introduced to this period dengan kamu punya frekuensi. Dua-dua benda ni adalah common term dekat sini, benda yang sangat basic lah. If you know either one, you can find lah kan. Okay, tapi bila dia bagi kamu punya omega dekat sini in terms of revolution per minute, you have to first convert them into radian per second. Selagi awak tak convert, awak takkan dapat jawapan yang betul untuk period dan juga frequency. And then you must be also aware of the relationship between the omega dengan period dan juga frequency. Mereka ada relationship dekat sini. That their relationship is that omega kamu sama dengan 2 pi over t. Okay, 2 pi over t. Maksudnya period kamu adalah apa yang kita cakap lah time taken to complete one cycle. Betul tak? Time taken to complete one cycle. So basically one cycle adalah 2 pi dibahagi dengan angular velocity dia. You can get the period. Okay. And then selain daripada itu, sebab kita tahu t is 1 over f, you can also substitute that into here. Awak boleh dapat omega kamu sama dengan 2 pi f. So dua benda ni awak kena ingat, iaitu omega sama dengan 2 pi over period ataupun 2 pi frequency. Okay, this is what that is going to relate your omega dengan period dan juga frequency. Okay, equation ini kita akan jumpa lah selepas ni, kita akan jumpa lagi dekat chapter 9, chapter 10, memang common lah walaupun dia tak introduce tapi you have to use lah, maksudnya basic. Okay, so first thing adalah to find your period, you need to have your omega in terms of radian per second sebab period kamu sama dengan 2 pi over omega. Ini general equation di mana omega dia bagi dalam soalan. However, omega yang dia bagi is not in the desired unit. Kita tak nak unit revolution per minute. So kita nak convert dia bagi radian per second. So cara dia adalah 100 revolution, you have 100 revolution per 1 minute. Okay, kita ada 100 revolution per 1 minute. Apa kita buat? Kita darab dengan 1 revolution sama dengan 2 pi. So 100 revolution darab dengan 2 pi radian, and then kamu punya 1 minute is equals to 60 second dekat sini. Okay, and then you are going to end up with berapa? 100 revolution darab dengan 2 pi divide with 60, you should get 10.47. Betul tak? Sama tak jawapan kita? And then aku masukkan dekat sini 25 divide answer 0.6. Okay, ngam dapat 0.6 second. Dah dapat masa, dah dapat period, frekuensi tak ada hal lah. You can use this equation, reciprocal. They are reciprocal dekat sini. So frekuensi kamu akan sama dengan 1 per period. 1 divide 0.6. Okay. So 1 bahagi 0.6, you should get 1.67 per second. We good? Yes, miss. Yes, miss. Okay, good. Sure. Yes, miss. Good. Sebenarnya chapter 6 ni untuk saya rasa macam antara chapter yang senang untuk kamu sekolah sebenarnya. Dia macam chapter yang nak bantu kamu. So siapa yang rasa susah maksudnya something is wrong. Kita kena make sure kita faham sebab ini adalah chapter yang like literally is to help you to score. Okay, a ball of mass 0.6 kg attached to an end of a string and swing horizontally over a circle of radius 0.6 meter. Okay, at this particular point awak kena imagine. Macam saya cakap, kamu kena imagine untuk most of your physics question. Okay, imagination kamu tu sangat penting. What you have here is you have a ball attached to the end of the string. Contohlah dekat sini, apa yang saya dapat capai dekat sini adalah saya punya earphone sahaja. Okay, dekat earphone saya kita assume ini adalah tali kamu. Can you see? Ini adalah tali kamu. Okay, dekat hujung sini katakan saya attach a ball. Okay, and then lepas attach a ball,
Okay, siapa yang ada apa-apa benda yang berbentuk tali dekat atas meja kamu tu, kamu boleh cuba. Katakan kamu dah gantung dekat hujung sini and then you're going to swing. Okay, bila awak swing, dia akan membentuk bulatan. Saya rasa tak nampak sangat dekat sini. Sebenarnya dia akan membentuk bulatan. If you can see my camera, boleh nampak saya punya, ia pun tengah swing dekat sini. Okay, swing kamu ni kan, pergerakan kamu ini membuat bulatan dari segi horizontal. Maksudnya, your object is going to make a circle horizontally. Okay, kalau kamu nampak dekat iPad tu saya ada lukis, kenapa tak nak naik? Saya nak dia cantik sikit kejap Okay, ini horizontal. Lagi bodoh. Alright, ini horizontal kita. Okay, awak should be able to differentiate between circular motion yang horizontally dan juga circular motion yang vertically. Kalau vertically pula, bulatan kamu tu berdiri. Okay, dia bulatan juga tapi dia punya bulatan lebih kepada berdiri. Ini bulatan dia adalah tengah tidur. Tidur kita associate dengan x-axis, horizontal. Okay, sebab tu saya lukis dia leper sikit supaya kita nampak dia punya vertical dan juga horizontalnya, yang tengah tidur ataupun yang tengah berdiri. So kalau boleh awak ambil apa-apa benda yang berbentuk tali tu dekat bilik kamu tu, lepas tu kamu cubalah pusing dia. Bila kamu pusing untuk dapatkan horizontal, tangan kamu kena bentuk macam ni. Tengok tangan saya kalau kamu nampak, tengok dekat sini and then kamu swing macam ni. Okay, kamu akan nampak bulatan kamu adalah horizontal. Disebabkan saya ada background, so dia punya gambar tak jelas sangat dekat sini. Kalau kamu nak vertical, kamu pastikan tangan kamu begini and then kamu pusing dia begini. So kamu akan dapat vertical circle dekat sini. Okay, if you can see my gambar dekat situ, you can see that motion lah. Saya tak boleh buat slow mo, nanti tak nampak pula bulatannya. So apa kata kamu buatlah sendiri dekat bilik tu. Tapi kamu nampaklah ini adalah vertical, maksudnya bulatan tu kamu nampak dia tengah berdiri. Kalau nak horizontal, pastikan tangan kamu macam ni and then pusing it like this. Tapi bila pusing jangan bagi kena orang, jangan bagi kena diri sendiri. Hati-hati. Okay, so itu adalah bentuk horizontal dan juga vertical. So you should be able to imagine kamu punya circle itu is in which direction, horizontally ke ataupun vertically. So dalam kes kita dia adalah horizontal, so this is what your image is and you have your string. Dekat hujung tu kamu attach the ball. So bola ini, okay, bola ini sebab dia attach string, awak punya string ini je yang bahagian merah ni, ini je tali kamu. Okay, and then bila kamu swing, kamu pusing, bola kamu ini akan bergerak posisi, dia akan pergi sini, pergi sini, pergi sini membentuk bulatan. Okay, tali yang kamu pegang ni mempunyai radius sebanyak 0.6 meter. The ball swing with a constant speed of 3.3 ms negative 1. Maksudnya dia cakap kelajuan objek kamu ini, V kamu adalah 3.3 ms negative 1. At every position, the speed is the same. Determine the centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration adalah subtopik seterusnya iaitu 6.2. Kalau kamu ada tengok video 6.2, I have explained about centripetal acceleration. Di mana centripetal acceleration adalah center seeking acceleration, di mana direction dia sentiasa ke tengah. Kenapa ke tengah? Is because your object is making a circle. Okay, is the object is making a circle. So it doesn't matter wherever your object is, tak kisahlah dia duduk dekat tempat A ni ke, B ni ke, C ni ke atau D sekalipun, direction dia kena sentiasa ke tengah. Kalau dekat A, position dia dekat A, direction of AC kamu adalah ke tengah daripada circle ini. Maksudnya kita cakap bawah lah kan, dari segi lukisan nampak dalam 2D ni nampak ke bawah. Okay, tapi dia adalah center seeking, ini center kamu. Kalau daripada B pula, dia akan ke sini. Nampak tak? AC kamu ke tengah masih. Ke kanan lah dari segi lukisan kita. And then daripada titik C pula ke atas, ini direction of AC kamu. And then daripada titik D pula, ini adalah direction of AC kamu. So it is always center seeking. Direction dia kena sentiasa ke tengah. Okay, centripetal acceleration is always towards the center of the circle. Okay, ataupun dalam kata lain kita boleh cakap dia adalah sama dengan radius kamu, tapi cuma radius kamu tak ada direction. Sebab tu kita tak associate dengan dia, kita associate dengan direction of the velocity. Sebab direction of the velocity is always tangential to the circle. So ini adalah tangent of the circle. So dia 90 darjah daripada velocity punya direction. Okay, the direction of AC is always perpendicular to the direction of your V. V kamu adalah dia seolah-olah dia nak buat bulatan.
dia seolah nak bergerak lurus tapi dia terpaksa buat bulatan. So dia adalah 90 darjah daripada AC kamu, 90 degree here. Jelas tak berkaitan direction of the AC? Jelas, Miss. Yes. Jelas, Yes, Miss. Okay, Jelas, Miss. good. Center seeking. Remember itu sahaja. Maksud centripetal itu itself adalah center seeking. Okay, center seeking, acceleration. Acceleration yang center seeking. Awak tahu kan attention seeker. Macam tu juga. Kawan ni dia tak seek attention tapi dia tengah center seek. Okay, dia tengah seek the center dekat sini. Okay, so equation AC adalah AC is equals to V square over R, iaitu linear velocity divided by the radius. Okay, centripetal acceleration is a linear acceleration sebenarnya. Tapi disebabkan dia tengah center seek, direction dia always towards the center, kita name dia sebagai centripetal acceleration. However, dia adalah linear juga dekat sini. Dia adalah term linear, acceleration yang linear, bukan angular. Alright, dia adalah linear acceleration. Cuma dia tengah seek center, kita panggil dia centripetal acceleration dan kita guna subskripsi dekat sini untuk membezakan dia antara linear acceleration dalam chapter 2 dengan linear acceleration dalam chapter 6, iaitu circular motion punya acceleration. So centripetal acceleration adalah acceleration untuk objek yang akan membentuk bulatan sahaja. Okay, part dia adalah circle, semicircle dan seumpamaan dengan dia itulah. Okay, so for that you have to use linear velocity dan juga radius which is also a linear term dekat sini. Dua-dua ni linear. Okay, so the value of your velocity is given in the question. Dia cakap the ball swings at constant speed of 3.3 meter per second. Ini adalah unit untuk linear velocity, ms negatif 1. So kita dah tahu V ada dalam soalan, so masukkan sahaja 3.3 square. Bahagi dengan R kamu adalah 0.6. Itu sahaja, tekan kalkulator maka keluarlah 18.15 ms negatif 2. Kalau kamu tengok unit dia sama juga dengan acceleration dalam chapter 2 kita belajar, ms negatif 2. Sebab dia masih linear acceleration, cuma dia adalah acceleration untuk objek yang tengah bergerak dalam bulatan. Okey ke? Jadi Miss kalau dia suruh cari acceleration maksudnya AC, untuk chapter 6, yes. Kalau dia cakap acceleration, memang acceleration centripetal inilah, AC lah tu. Okay, sebab objek yang membentuk bulatan, acceleration dia satu je, iaitu AC acceleration. You have a body moves at a constant speed around a circle of radius 2 meter in 0.5 second. What is the acceleration? Itu soalannya dekat sini. Okay, soalan minta acceleration. Acceleration macam saya cakap, bila objek tengah buat circle, the object is making a circle. Okay, acceleration yang kita cakap adalah AC. Okay, objek yang buat circle, acceleration dia adalah centripetal acceleration. Equation untuk centripetal acceleration adalah V square over R. Kalau kamu tengok dalam soalan dia bagi radius of the circle. Dekat sini kita tak tahu bulatan kita adalah horizontal bulatan ataupun vertical bulatan. Okay, kita tak tahu. Dia tak mention horizontally ataupun vertically. So it doesn't matter, awak boleh buat satu assumption sebab dia tak effect kira-kira dekat sini. Okay, permukaan circle itu tidak mengubah apa-apa berkaitan kira-kira kamu. So it will not affect your calculation here. So you have an object making a circle here with the radius of 2 meter. So radius kita diberi 2. So ini settle. Apa yang tak ada adalah velocity untuk cari AC. You do not have velocity to find your AC here. Okay, how do you find this velocity adalah, kita tengok balik, dalam chapter ini dia cakap velocity adalah R darab dengan omega. Okay, R darab dengan omega. Okay, R tak ada masalah sebab kita tengah cari V kan. R tak ada masalah, dia bagi omega. So maksudnya you need to find your V. Saya ulang, you need to find your omega so that you can find your V, so that you can find your acceleration dekat sini. Nampak tak benda tu berkait? Okay, macam mana nak cari omega pula? Omega, general equation omega pula dekat sini adalah omega is equals to 2 pi over T, iaitu, bukan 2 pi, sorry, theta over T, iaitu angular displacement dibahagi dengan masa. Maksudnya berapa jarak dia dah lalui dalam certain period of time. Okay, kalau kamu tengok dekat sini dia cakap, dalam soalan dia cakap
A body moves at a constant speed around a circle of radius 2 meter in 0.5 second. Maksudnya objek kamu hanya membuat satu bulatan sebab dia kata a circle. Okay, this is your English. A circle. Maksudnya one. Satu bulatan. Dia tak kata constant speed around circles ke ataupun 2 circles ke, 3 circles ke, 10 circles ke, tak ada. Dia cakap a circle dekat sini. Maksudnya dia hanya membuat satu kali bulatan sahaja. And dia kata satu kali bulatan ini awak berjaya capai dalam 0.5 second. Sebab dia kata a circle of radius 2 meter in 0.5 second. Maksudnya you started from point let's say A, you come back to point A, satu circle, a circle dalam masa 0.5 second. A circle mempunyai berapa radian? Siapa tadi? Mashita. A circle mempunyai berapa radian? 2 pi. Tak dengar Mashita, kuat sikit. 2 pi. Saya masih tak dengar kamu. Suara kamu perlahan ke suara saya kuat? Suara saya rasa cukup kuat dekat sini. Ulang last time, ulang. Mashita masih bersama saya. 2 pi miss. Ya betul, 2 pi. So Mashita kata 2 pi. Yes, because a circle is 1 revolution. Okay, so kamu buat 2 pi radian dekat sini. Okay, 2 pi radian ni how long do you take? 0.5 second. So walaupun dia tak mention berapa radian dia, but you can get a hint from the question, iaitu dia kata a circle. A circle kita tahu sentiasa benda ini adalah tetap. A circle adalah always 2 pi sahaja. Okay, so awak boleh cari awak punya omega. Tekan kalkulator, dapatkan omega kamu. Dah dapat omega, masuk dalam sini. Okay, takut serabut, dah dapat omega, cari velocity. R omega, ini masuk sini. Okay, dah dapat omega, boleh cari AC sama dengan V square over R. Masukkan V ni dekat sini. Okay, kalau rasa boleh kembangkan dekat sini pun tak ada masalah. V square adalah apa? R omega. So R omega square R. R square omega square R. Cancel, dapatkan R omega square saja. So AC adalah R omega square. Okay, dua-dua diterima. Boleh. Okay, cuma ini awak cari satu, awak dapatkan AC ini, awak substitute terus equation dia supaya awak boleh end up with AC kamu sama dengan R omega square. Ini tak payah hafal pun, ini kita cuma substitute sahaja. Alright, so next look at example 7. What is the centripetal acceleration of a particle at constant speed of 2.5 meter per second which rotates at 3000 revolution per minute? Okay, dia suruh cari AC, centripetal acceleration, at constant speed dia bagi V which rotates at 3000 revolution per minute. Ini adalah apa? Ibiona, ini adalah apa? Ibiona ada tak? Okay, saya rasa Ibiona dah pergi meninggalkan saya. Siapa nak tolong jawab apa itu 3000 revolution per minute? RPM, Miss. RPM, yes, revolution per minute. Ini adalah apa sebenarnya? Angular V, excellent, iaitu omega kamu, betul, excellent. Angular velocity, excellent, thank you very much. Okay, so dalam soalan dia bagi omega 3000 revolution per minute dan juga velocity 2.5 meter per second. Yes, thank you very much. Thank you very much Akmal. So kita ada AC sama dengan V square over R. Okay, V square over R. V ada, soalan bagi R yang tak ada. Kena cari R lah kan. Tapi dia bagi omega. Apa kaitan omega velocity dengan radius? Soalan nak AC, kita ada V, kita tak ada R. Okay, soalan bagi omega juga. Macam mana kita nak cari berdasarkan informasi yang kita ada ini R kita. Because you need to find your R so that you can find your AC.
Okay, apa kamu boleh buat adalah kamu tengok V dengan omega ni ada kaitan, iaitu V sama dengan R omega. V ada, omega ada, boleh cari R. Dapatkan R dulu. V bahagi dengan omega. Sebelum dapatkan R, kena convert omega ini pergi desired unit kita, iaitu SI unit. 2.5 bahagi dengan 3000 revolution, convert pergi radian, darab 2 pi. Dia kata per minit kita nak 1 saat, so bahagi dengan 60. Dapatkan radius dulu. Dah dapat radius, sekarang boleh masukkan dalam equation untuk cari AC, V square over R. Jelas ke anak-anak sekalian? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oh, Yes, Miss. jelas. Okay, good. Very good. Okay, example 8 pula. Acceleration of a revolving ball. 150 gram ball at the end of the string is revolving uniformly in a horizontal circle. So case kita masih sama, kita ada string, kita ada objek dekat hujung string itu, and then awak swing dia akan membentukkan horizontal circle. Horizontal circle ini mempunyai radius sebanyak 0.6 meter. Okay, the ball makes 2 revolution in a second. What is centripetal acceleration? Sama, kalau kamu tengok soalan tengah minta benda yang sama, iaitu AC. AC sama dengan apa? V square over R. Tak lama lagi V square over R ni masuk dalam mimpi kita sebab kita dah ulang banyak kali hari ni. So AC sama dengan V square over R. Okay, V square tak ada dalam soalan, V tak diberi. R ada dalam soalan, maksudnya you need to find your V so that you can find your AC dekat sini. So perlukan V dulu. Macam mana nak cari V? Okay, equation untuk V. Cuba fikir, equation untuk V pula adalah R omega. Betul tak? R omega. R dia bagi, omega tak ada. Tengok dalam soalan, ada tak informasi berkaitan itu? Kalau kamu tengok dia bagi mass. Okay, setakat ni kita tak jumpa pun apa-apa equation yang menggunakan mass dekat sini lagi. Dalam chapter 6, dia bagi radius, ini adalah R kamu. Dia kata ball makes 2 revolution in a second. Apa ni? Apa yang dia cuba sampaikan dekat sini? Apa kita boleh interpret? Tukar revolution kepada radian. Tukar revolution kepada radian dapat apa? 2 darab 2 pi. Dapat 7.542 atau Okay, dengan informasi itu kita nak buat apa tu? Informasi itu represent apa? What is that information? Omega. Omega. Excellent. Bagus. You guys are following me. Okay, dia kata 2 revolution in a second. So basically, dia guna ayat panjang-panjang dekat sini. Ini adalah apa sebenarnya? RPS. Revolution per second. Sebab awak tengah buat 2 revolution dalam masa 1 saat. Maksudnya omega kamu sekarang adalah 2 revolution dalam masa berapa saat? 1 saat. So ini bukan minit, ini adalah saat. So 1 second. So unit kamu sekarang adalah revolution per second. Awak tak nak unit ini, awak nak SI unit dia, iaitu radian per second. Kita nak radian per second. So second ini jangan usik. Tak payah convert lah, tak payah buat apa-apa, dah settle. Dari segi second dah settle. Dari segi radian kena ubah. Ini yang awak kena ubah. Awak kena relate dua-dua. So kalau 1 revolution sama dengan 2 pi, kita ada 2 revolution, dia akan sama dengan 4 pi. Which is kita darab 2 lah kan. So omega kamu akan sama dengan 2 revolution multiply with 2 pi bahagi dengan 1 second. Sebab dia kata in a, nak guna colour lain pula. Mesti kamu serabut tengok, tapi tak apa. In a second dekat sini. A second, 1 saat. So dah dapat omega, dapat 4 pi dekat sini, pi radian per second. V sama dengan R kamu 0.6 darab dengan 4 pi radian per second. Ini unit dia. Darab, dapatkan V, dah dapat V, masuk dalam ni boleh cari AC. Okay? So kamu perlu masa untuk masukkan ni.
Alright, so next question kita masuk. Kita masuk example 9 seterusnya. Example 9 dia cakap moon centripetal acceleration. So maksudnya soalan dekat sini adalah berkaitan moon centripetal acceleration. Kita tengah cakap pasal AC of the moon dan kita tahu moon kita pergerakan dia adalah dia akan bentuk bulatan because the moon's nearly circular orbits about Earth has a radius of blah 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 kilometer and period of this much. So apa yang akan jadi adalah kita ada bumi, lepas tu kita ada bulan, betul tak? Bulan akan mengelilingi bumi, betul ke? Betul ke dari segi sains saya? Betul, Miss. Betul ke bulan yang mengelilingi bumi? Betul. Betul, Miss. Entahlah Miss, saya rasalah, saya tak ingat dah. Betul. Okey, semua yakin betul. So dia kata dia akan mengelilingi the circular orbit which has a radius of this much and period of this much. Maksudnya bulatan itu mempunyai radius yang tetap iaitu sebanyak 384,000 kilometer. This is your radius. And then dia kata period of 27.3 days. Maksudnya the moon is going to complete that one rotation dalam masa 27.3 hari. Okay, sebab period dia bagi dekat sini. Period adalah time taken to complete one oscillation. One oscillation ataupun one cycle lah kan. Benda yang sama. So dia kata determine the centripetal acceleration of the moon towards the earth. So bila bulan itu mengelilingi Earth, Earth is at the center. Okay, Earth duduk dekat tengah. Kita lukis lagi sekali. Earth duduk sini. This is Earth. This is your moon. So moon ini akan buat bulatan. Okay, this moon is going to experience acceleration towards the center of the circle dia buat itu. Di mana duduknya bumi itu. So dia minta determine the centripetal acceleration of the moon towards the Earth. Okay, tadi kita cakap AC adalah center seeking acceleration towards the earth, duduk dekat tengah. That is the acceleration yang tengah sit the center sekarang. Okay, so you want to find your AC, sama juga AC sama dengan V square over R. Radius ada dalam soalan, dia dah bagi radius kamu iaitu 384,000 kilometer. Okay, so kita perlu cari V sahaja. How do you find V here? Soalan bagi period. Okay, soalan bagi period. Period adalah apa? Tadi kita ada cakap, saya ada mention dekat depan sekali period punya equation. Example 1 kali. What is the equation for period? 2 pi over omega. 2 pi over omega. Yes, 2 pi over omega which comes from the equation omega sama dengan 2 pi over T jugalah kan. So benda yang sama. So period kamu adalah 2 pi over omega. That one cycle yang kita complete itu dengan kelajuan soalan ini. Tapi omega ini ada kaitan dengan V such that V is equals to R omega. So if you know your R and omega, you can find your V. Okay, soalan memang jelas, soalan memang direct. Okay, sebenarnya dia suruh cari AC. Memang jelas dia bagi tahu dia nak AC. Equation AC pun kita tahu V square over R. Cuma you don't have enough information for that. Awak kena buat apa? Awak kena kembangkan, awak kena cari benda lain dulu baru awak boleh jawab soalan dia minta. Okay, this is how question in chapter 6 will always be. Memang beginilah pattern soalan dia. Okay, dia memang akan direct. Dia nak AC ke, dia nak FC ke. FC kita belum belajar iaitu centripetal force. Ataupun dia nak linear velocity ke. Semua benda direct saja. Cuma to find one, you need to find another term. Salah satu term dalam equation tu mesti akan missing. Okay, sebab ini chapter yang senang. So tak adalah dia pun nak literally permudahkan sangat untuk kamu. Okay. So for that what you have to do is find your omega first. Nak cari omega jangan buat kesalahan. Omega adalah 2 pi over T. Saya rearrange equation ini. So 2 pi T adalah 27.3 days. Okay, kita punya SI unit untuk omega adalah radian per second. You need to find your omega in radian per second baru boleh masukkan dalam equation untuk cari V ini. Baru dia boleh dapat meter per second. Kalau tak boleh.
kamu akan dapat meter per day. Okay, so you have to convert 27.3 days ini. So satu hari ada 24 jam. Okay, and then ada berapa ribu saat semua tu lah kan. So you have to do your maths dekat sini. So remember to convert dia pergi jam, convert to jam, 24 hours, and then convert to second, 3,600 in one day. Okay, remember to convert first. Kalau tak convert memang tak dapat jawapan. Convert. Ini penting. Lepas convert, dapatkan kamu punya omega. Once you have got your omega here, boleh cari kamu punya V. V pula sama dengan R kamu. R adalah 384,000. Dia kata kilometer. Kilo is a prefix with the power to the 3. Jangan lupa ini. Ini kalau lupa tak dapat jawapan juga. Okay, so key dekat sini adalah jangan lupa untuk convert dan juga jangan lupa prefix kamu. If you miss these two, mesti tak dapat jawapan dah. And then darab dengan omega yang kamu dapat daripada sini, and then boleh dapat V. Dah dapat V, boleh masukkan untuk cari AC kamu. Are we good here? Ada tak yang dah convert? Yes. Okay, Dave ada bagi jawapan. So, saya nak guna jawapan Dave dekat sini. So saat kamu dekat sini adalah 23587. 2 shift 5 bahagi dengan, so ini jawapan kita dapat iaitu 2.66. Betul ke Dave ini jawapannya? Radian per second. And then darab dengan 384,000 exponent 3. 1022.90 ms negative 1. And then square kan dia bahagi dengan R kamu 384,000 exponent 3. Kamu akan dapat AC kamu 384,000 times 10 to the power 3 sebanyak 2.72 times 10 to the power negative 3. Betul? Ngam. Thank you Dave untuk saat itu. Are we all good? Saat pun boleh tukar pergi exponential kan? Boleh juga, tak ada masalah. Oh, right. Boleh, tak ada masalah. Okey ke semua? Okay, Miss. Ada soalan? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss.